Kita tidak ada uzur, tak boleh tuan-tuan, tak boleh tertinggal dua rukun fi'li imam. Kalau kita tertinggal dua rukun fi'li imam, maka batallah semayang makmum tadi. Kalau tertinggal satu pun dah memadai dah. Hilang pahala jamaah. 27 darjat tu tak dapat. Contoh yang dikatakan hilang ataupun batal. Dia rukun tu bermula dengan rukun fi'li, rukun fi'li ataupun rukun perbuatan. Dalam sembahyang ni ada 3 rukun, iaitu rukun qauli, iaitu ucapan, rukun fi'li perbuatan, dan rukun qalbi. Qalbi ni lintasan di dalam hati. Yang paling banyak rukun fi'li. Katalah imam rokok, bila imam rokok, imam telah melakukan rukun fi'li yang pertama, Allahu Akbar, imam rokok. Makmum tadi belum lagi rokok-rokok, dan makmum tu pula dia tak tahu, dia baca pula surah kerana nak menghabiskan surah yang panjang lah. Katakan surah Kahfi panjang, dia nak habiskan juga, dia tak tahu. Sedangkan bila imam rokok, menjadi kewajipan bagi makmum untuk mengikutnya. Sebab mengikut imam tu hukumnya wajib. Sebab itu mengikut imam hukumnya wajib. Jangan bila imam dah rokok kita tak rokok, kerana kita nak habiskan perkara yang sunat, sepatutnya tak perlu baca. Jadi maknanya bila imam dah rokok, rokoklah kita. Katalah dia tak tahu, dia baca kan. Jadi imam dah rokok, dah buat satu rukun fi'li. Lepas imam rokok, imam akan i'tidal. I'tidal imam dah buat 2 rukun fi'li. 2 okey. Jadi makmum tadi belum lagi rokok-rokok. Sekiranya lepas i'tidal, imam akan buat apa? Imam akan sujud lah. Allah sujud. Bila dahi imam sampai tempat sujud, makmum tadi belum lagi rokok-rokok, maka batal lah semayang. Semayang makmum tadi batal. Mengapa batal? Kerana dia tertinggal daripada imam 2 rukun berturut-turut. Kalau satu tinggal pun dah memadai, hilang pahala jamaah. Imam rokok, Allahu Akbar, makmum belum rokok. Bila imam i'tidal masuk rukun yang kedua, maka makmum tadi dah lengkap, tinggal satu. Jadi hilang pahala jamaah. Itu kalau satu. Kalau tertinggal 2 lengkap, maka batal lah semayang. Jadi ini makmum yang tidak ada apa-apa uzur lah. Dalam bab yang kita bicara pada malam ini, yang ada uzur, ada uzur boleh tertinggal daripada imam sebanyak 5 rukun fi'li imam. Di manakah 5 rukun itu? Kita kira balik. Bila imam rokok ada 1, Allahu Akbar 1. Imam i'tidal, sami Allahu liman hamidah 2. Makmum tadi belum lagi rokok-rokok, katakan. Lepas i'tidal imam sujud, Allahu Akbar, sujud dah 3 rukun fi'li imam. Lepas imam sujud, imam duduk antara 2 sujud, dah 4. Duduk antara 2 sujud. Lepas tu imam sujud yang kedua, dah 5. Sehingga sujud kedua imam sahaja yang boleh. Makmum tadi dia sepatutnya dah kena rokok lah. Kalau imam naik rukun yang kelima, naik rukun kelima, sama ada dia naik rakaat berikutnya imam tadi, ataupun imam duduk tahiyat awal, maka makmum yang tadi, yang belum rokok-rokok tadi, yang ada uzur tadi, batal lah sembahyang. Kalau lebih 5 pun batal juga, walaupun uzur. Jadi jangan lebih daripada 5. Jadi ini dah. Jadi 5 yang kita bincang dulu, ulang sebentar lalu. Pertama, makmum yang terlupa membaca surah Al-Fatihah. Ada makmum yang lupa, dah baca ke belum tadi katanya? Lupa pun tak baca. Bila dah baca, lambatlah. Imam dah nak rokok, boleh, tak apa. Dia terlupa, boleh tertinggal daripada imam 5 rukun, jangan lebih daripada 5. Itu yang pertama, keuzuran dia. Makmum terlupa membaca surah Al-Fatihah. Tuan-tuan bertengok muka surat 25, yang ada kitab muka surat 25, situ dia punya point. Keuzuran yang kedua, makmum yang lambat, bacaan dia lambat, bacaan Al-Fatihah dia lambat kerana uzur syar'i, kerana keuzuran dia, bukannya dia buat-buat, memang dia baca Fatihah lambat. Ada orang yang baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu speed yang dia boleh buat, tak boleh laju lah. Orang macam ni, kalau macam tu lah bacanya, memang tertinggal lah. Imam dah rokok, dah tidak, dah sujud, dia belum lagi habis kan, tak apa.
boleh tinggal berimam 5 rukun fi'li imam. Kerana uzur tadi boleh. Itu uzur yang kedua. Yang ketiga, makmum yang pertama tadi makmum lupa baca Fatihah. Yang ketiga ni makmum ni ragu-ragu, was-was, dah baca ke belum? Dah baca ke belum? Dia dah baca dah, tapi dia ragu-ragu, dah baca ke belum? Jadi bila ada saja ragu-ragu, kita kata dah baca ke belum, dah baca ke belum, kita ambil yang mana? Sebagai makmum kita pilih yang mana? Pilih belum lah. Kita kena pilih belum, dah baca ke belum, dah baca belum, kena pilih belum lah. Walaupun dah baca. Kerana kalau kita pilih dah baca, bukanlah ragu-ragu. Oh dah baca dah kot, tak boleh lah. Itu maknanya dah confirm. Jadi bila ragu-ragu je, contohnya ragu yang lain, katakan tadi 3 ke 4 rakaat, 3 ke 4, 3 ke 4, nak pilih yang mana? Pilihlah 3. 3 tu pastilah kita takkan silap. Kalau pilih 4, mungkin kita buat 3 tadi, tiba-tiba buat 4, dah tak betul. Jadi kita pilih yang kecil, 3 lah. Kalau dah baca belum, ambil belum baca. Jadi bila dia belum baca, dia baca, lambatlah imam dah rokok, tidak, dia baru nak baca Fatihah, sebab dia was-was tadi. Itu yang ketiga. Uzur yang ketiga. Uzur yang keempat, imam pula cepat. Tadi makmum lambat kan? Imam pula laju, express. Kalau imam laju, dia merupakan keuzuran bagi makmum. Boleh, makmum jangan laju juga. Bila imam laju, makmum steady macam biasa. Cuma jangan tertinggal daripada 5 rukun fi'ali imam. Itu je. Kalau tak boleh juga habislah. Katakan imam laju sangat, imam dah sujud kedua kan. 5 rukun tu sampai sujud kedua imam tu. Itu 5 rukun fi'li imam. Imam laju juga. Jadi makmum tadi dia tak boleh habis Fatihah juga. Dia ada 2 pilihan. Pertama, dia niatlah mufaraqah. Aku tak ikutlah imam ni, laju sangat, contoh. Jadi kita selesaikan sembahyang kita secara berseorangan. Ataupun yang kedua, tak perlu niat mufaraqah. Kita rakaat pertama tadi kita abaikan, kita tak payah turun rokok, tidak payah. Kita berdiri terus tunggu imam tu naik rakaat yang kedua. Sebab imam dah rokok, sujud apa kan, kita belum lagi sebab kita baca Fatihah. Tak habis juga katakan, tak habis, tak apa, tak habis berdiri juga. Jadi imam tadi selesai, dia naik rakaat kedua. Jadi kita tak perlu turun sujud rakaat pertama, tak payah, terus ikut imam rakaat kedua. Itu pun boleh. Cuma bila ikut imam rakaat kedua, bila imam salam saja, maka makmum tadi bangun tambah lagi 1 rakaat. Sebab rakaat pertama tadi dia tak cukup rakaat, dia tak turun. Jadi Fatihah yang dia baca tadi, yang lambat tu, itu Fatihah untuk rakaat yang kedua. Rakaat pertama tak ada dah. Jadi rakaat pertama tidak dikira lah. Tak dikira, maka dia kena tambah lagi. Bila salam imam, dia bangun tambah 1. Itu yang keberapa? Yang keempat. Dan yang kelima, ada 5 juga uzur dia. Yang kelima uzur makmum, iaitu makmum yang menegur imam ataupun mengingatkan ayat-ayat ataupun surah-surah yang imam terlupa. Bila kita ingatkan imam lupa ayat, sangkut, kita ingat ayat tu, kita baca. Bila kita baca, imam tu baca pendek pula, dah baca sekerat, dia rokok, Allahu Akbar. Jadi makmum tadi tak sempat baca Fatihah lagi. Jadi bila dia baca Fatihah, lambat tertinggal. Boleh tertinggal daripada imam sehingga sujud yang kedua lah, sehingga 5 rukun. Baik, ada soalan? Ada nak tanya? Boleh 5 rukun itu yang kita dah bincang. Baik. Jadi kalau 5 rukun, 5 uzur tadi, boleh tertinggal daripada imam 5 rukun sahaja. Kalau dia tidak ada uzur, tak boleh tertinggal 2 rukun fi'li imam. Selalunya kita ni tak ada uzur apa-apa pun, jangan tertinggal daripada 2. Tinggal daripada 2 batal. Baik. Kita sambung catatan. Termasuk keuzuran yang dibenarkan ialah makmum yang lambat, dah baca tadi, menghabiskan al-Fatihahnya kerana menegur imam yang tersalah. Ataupun imam yang salah baca, jadi makmum tegur. Sebab tu imam bila selepas amin, jangan imam terus baca surah. Jangan baca surah, tunggu sebentar. Dulu pun saya dah sebut dah, ada 5 tempat di mana imam disunatkan menunggu para makmum dia. Di antaranya ialah ketika selepas amin. Lepas aja amin, imam jangan baca surah. Kalau imam baca surah juga, amin, bismillahirrahmanirrahim, dia akan jadi kelang kabut. Kenapa kelang kabut? Selepas amin, makmum akan baca Fatihah, betul?
makmum akan baca Fatihah, imam pula baca surah. Jadi dia bertembung. Kalau lah imam lupa ayat, makmum tak peduli lah, lantak kamu lah imam, sebab aku makmum sedang baca Fatihah. Jadi itu kelemahan dia lah kalau kita tak tunggu. Lebih baik tunggu dulu, tunggu agak-agak. Kalau saya jadi imam lah, tunggu imam, kita lebih dengar suara-suara makmum di belakang kita. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal. Kadang-kadang terdengar, kita diam, dengar, imam tunggu, diam je. Ghairil maghdubi, bila dengar ghairil tu dan habis lah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bila dah dengar ghairil tu, kita boleh mulalah. Bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullah, baru baca surah. Masa kita baca surah tu, semua makmum dah habis baca Fatihah dah. Jadi kalau imam tu tersangkut, dia lupa ayat, bolehlah makmum tadi tegur, sebab makmum dah baca surah Fatihah. Kalau masing-masing baca, imam sangkut, makmum kata, hantar kamu lah imam, aku tengah baca Fatihah, macam nak ganggu. Boleh kan? Jadi itu di antara kelebihan kalau kita menunggu imam, dan imam menunggu makmum. Dan bila imam menunggu makmum, dapat pahala pula, pahala kerana menunggu, meraihkan makmum dia. Baik, sebahagian ulama juga mengatakan bahawa orang yang terlupa membaca Al-Fatihah dan teringat sebelum rukuk bersama imam, diberi keuzuran dengan 3 rukun yang panjang. Baik, dalam kitab disebut 3 rukun panjang. Manakah rukun panjang tu? Iaitu ketika rukuk. Rukuk panjang lah, rukun yang panjang. Kemudian i'tidal pendek. Kemudian sujud pertama panjang, dah kedua. Duduk antara sujud pendek, tak kira. Sujud yang kedua panjang. Jadi 3 lah. Jadi kalau nak ingat 3 ni, kita tak tahu yang mana panjang, yang mana pendek. Tak payah ingat 3, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat 5 yang saya sebut tadi cukup. 5 tu. Apa dia? Rokok 1, i'tidal 2, sujud pertama 3, duduk antara 2 sujud 4, dan sujud kedua 5. Ingat itu, jangan melebihi 5 ni. 5 rukun fi'li imam. Kalau lebih tu, kita yang ada uzur tadi, yang 5 uzur kita tadi, batal sembahyang. Mesti dalam 5 tu, imam baru duduk antara 2 sujud, kita dah rokok dah. Okeylah, selamatlah. Bila kita rokok, kita ikutlah urutan kita. Tak apa dah, maknanya sembahyang kita selamat. Yang jadi batal tu, bila imam dah nak masuk rukun yang ke-6, kita belum lagi rokok. Itu yang batal. Maknanya kita belum bergerak lagi, mesti bergerak dulu. Baik. Sekiranya dia teringat selepas rukuk bersama imam, maka hendaklah dia terus solat bersama imam dan melakukan satu lagi selepas imam memberi salam. Sama tadi. Jadi kalau dia lambat juga, tak apa, jangan rukuk, jangan sujud rukuk dengan ini ikut imam. Imam dah rukuk dah rakaat pertama, kita jangan rukuk. Tunggu imam naik rakaat kedua, baru kita ikut. Jadi rakaat pertama kita tak ada lah. Tak ada. Jadi bila habis saja sembahyang, imam salam, kita bangun, tambah lagi 1 rakaat. Begitu juga bagi mereka yang syak dalam bacaan Al-Fatihah. Syak tadi samalah. Syak tu dah baca ke belum? Dah baca ke belum? Jadi ambillah belum. Belum baca. Boleh. Itu kaedah dia. Sebab perkara ni kita kena tahu, uzur mungkin kita akan uzur. Kemudian lupa. Mungkin kita ni kadang lupa juga. Dah umur meningkat lupa. Lupa baca Fatihah. Yang lupa tu Fatihah saja. Surah tak apa. Surah di sunat. Fatihah tu rukun, Fatihah tu kena ingat. Dan kita sembahyang atas kursi pun kena tahu juga cara sembahyang atas kursi. Makin umur kita meningkat, kita makin tak kuat. Mungkin berdiri dah tak boleh lama atas kursi. Kalau ikut hukum, kursi macam tu tak tahu apa sesuai tu. Ada penyandor. Dia kursi bulat je, jangan ada penyandor. Dan kalau boleh kaki-kaki dia kecil lah. Kalau kat Mekah tu, dia ada 2 kaki je. 2 kaki yang lebar tu kan. Sebab bila kaki kecil, dia tidak mengganggu soft dan kurang sikit mengganggu orang yang duduk belakang tu. Sebab sembahyang berdiri ni, sembahyang duduk ni luas kupasan dia. Tak apalah, itu kemudian kita bincang. Baik, muka surat 28. Apabila makmum muwafiq yang terkemudian daripada imam melebihi 3 rukun, cara nak ingat, selain daripada 3 rukun yang panjang, ambillah 5 rukun yang tadi. Kira daripada rukuk sampailah sujud yang kedua. 5. Itu senang ingatlah. Kalau kita ingat 3 rukun ni, kita mungkin lupa yang mana panjang, yang mana pendek. Baik, yang pertama, sekiranya makmum muwafiq itu ketinggalan melebihi 3 rukun ataupun 5 rukun, rukun yang panjang tu rukuk, sujud pertama dan sujud kedua kan. Tak apa, tuan-tuan ingat 5 tadi yang saya sebut.
daripada imam seperti imam sudah berdiri pada rakaat kedua sedangkan makmum itu belum selesai Al-Fatihahnya pada rakaat pertama, maka dia diberi pilihan iaitu macam yang saya sebut tadi lah. Dia ada uzur 5 tadi, salah satulah dia tak boleh habis juga. Jadi cara dia yang pertama berniat mufaraqah. Dia tulis kat situ, boleh niat mufaraqah lah, ini pilihan dia. Dan selesaikan solatnya dengan sendirian mengikut tertib solatnya. Baik, orang yang niat mufaraqah, pahala 27 darjat tu tetap dapat. 27 darjat tetap dapat. Dia sebab selagi dia berniat makmuman lillahi ta'ala, dapat 27. Walaupun dia ikut sekerat, lepas tu mufaraqah kan, 27 dapat. Cuma yang kurangnya pahala lah, pahala solat berjamaah. Dalam sembahyang jamaah ni dia ada dua. Satu dipanggil fadilat solat berjamaah, fadilat tu 27 darjat. Yang kedua pahala dia. Pahala yang terbaiknya daripada awal dia ikut sampailah salam. Itu pahala yang penuh. Tetapi bagi fadilat, selagi dia ikut imam, di mana-mana tempat ikut imam, maka dapatlah 27. Walaupun dia sampai, ketika sampai tu imam dah duduk tahiyat akhir, katalah dia lambat kan. Jadi dia ikut imam, dia takbir Allahu Akbar, terus dia duduk tahiyat akhir, dapat 27 darjat. Sebab niat dia makmuman lillahi ta'ala. Tapi pahala kurang lah, ada hujung baru sampai, pahala kurang Jadi darjat 27 tu dapat Baik, itu yang pertama, berniat mufaraqah. Kalau yang terlambat sangat, dah ada uzur 5 pun lambat juga, jadi tak ada pilihan. Pertama, niatlah mufaraqah, selesai sembahyang Yang kedua, ikut qiyam bersama qiyam imam. Qiyam maknanya berdiri, ikut imam berdiri, kita pun berdiri pada rakaat yang kedua. Jadi kita tak ada rakaat pertama lah, serta meneruskan bacaan Al-Fatihah Fatihahnya yang terdahulu. Kemudian hendaklah menambah satu rakaat lagi selepas imam memberi salam. Ini saya sebut tadi lah. Jadi kalau yang kedua ni tak payah niat mufaraqah. Jadi kita terus berdiri, habiskan Fatihah tu. Imam dah rukuk dah rakaat pertama, dah sujud, biar imam naik rakaat kedua, masa itulah baru kita ikut imam tu. Rakaat kedua baru kita ikut. Jadi kita dah kurang satu rakaat. Bila imam salam, kita tambah lagi satu rakaat. Baik, itu yang pertama. Boleh cikgu? Okey, yang kedua, makmum muwafiq yang ketinggalan daripada 3 rukun yang panjang dan mendapati imamnya berada dalam tasyahud, juga diberi pilihan, iaitu sama juga. Makmum tadi yang ketinggalan daripada imam dah berada pada tahiyat tasyahud. Di mana tahiyat itu? Jadi bila tahiyat, maksudnya dia dah masuk rukun yang berikutnya, rukun yang ke-6. Faham rukun yang 5 tadi apa dia? Rukuk, iktidal, sujud pertama, duduk antara sujud kedua kan. Lepas sujud kedua, bila rakaat kedua, imam duduk tahiyat awal, betul? Ataupun kalau rakaat ketiga, imam naik terus. Jadi kalau imam dah duduk tahiyat awal, kita belum lagi habis-habis, sama juga dia kata muka surat 29. Yang pertama, meninggalkan bacaan Al-Fatihahnya dan terus ikut imam. Terus ikut imam maknanya imam dah tahiyat, dah duduk tahiyat, kita duduk tahiyat. Faham Kita berdiri tadi nak baca Fatihah, tak habis-habis Fatihah, lambat lah, macam-macam lah, kita baca lambat, uzur lah. Imam dah duduk tahiyat akhir dah, tahiyat awal duduk tahiyat awal. Jadi kita memang tak boleh habis juga. Jadi kita terus duduk tahiyat, ikut imam tahiyat awal. Jadi rakaat kita tak ada lah, rakaat pertama tak ada. Jadi mana ikut terus, imam naik, kita naik juga, selesai sembahyang, lepas tu tambah lagi satu rakaat. Itu pilihan yang pertama. Yang kedua, macam biasa, niat mufaraqah dan selesaikan solatnya dengan sendiri mengikut tertib solat. Baik, ada soalan?